Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk kelas sejarah pada hari ini, kita akan lihat kepada unit 3, iaitu Bahasa Melayu Warisan Kita. Fokus pertama adalah untuk menyatakan susu galur Bahasa Melayu. Sekarang mari kita lihat susur galur Bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi satu alat perhubungan antara manusia, menjadi alat untuk kita bertutur dan berkomunikasi. Maksudnya bila kita bertutur, kita saling memahami dalam interaksi kita. Okay, seterusnya, bahasa Melayu ni dia berasal dari satu filem yang disebut Austric yang kemudian membentuk kepada rumpun iaitu Austronesia yang melahirkan rumpun Austronesia dan akhirnya membentuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni dia bersifat terbuka, meluas dan dia sangat mudah menerima unsur luar, jadi dia boleh fleksibel untuk masuk dan sesuaikan dengan semua. Dan juga dia juga terus berkembang. Okay, mari kita lihat apakah sebenarnya filem. Filem ni maksud dia adalah kelompok bahasa induk yang berusia lebih kurang 5,000 tahun ke atas. Kalau rumpun ni dia merujuk kepada kelompok bahasa yang berusia lebih kurang 2,500 sehingga 5,000 tahun ke atas. Ini adalah antara lokasi asal bahasa Melayu. Di Vietnam menggunakan bahasa Melayu iaitu bahasa Melayu Champa, kemudian Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Pantai Borneo dan Brunei. Itu adalah antara lokasi asal bahasa Melayu. Sekarang kita akan lihat kepada kepentingan bahasa Melayu sebagai warisan negara. Antara kepentingannya adalah bahasa Melayu sebagai bahasa warisan negara menjadi cerminan identiti kepada sesebuah negara dan menjadi kepada tamadun pembentukan warisan seni budaya dari segi bahasa, amalan, cara hidup pelbagai kaum. Bahasa Melayu juga mempunyai kepentingannya yang perlu dikekalkan sebagai tanda kesinambungan terhadap budaya. Antara kepentingan yang lain adalah sebagai bahasa perpaduan, gambaran bangsa yang berkuasa dan juga sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan melihat kepada fokus kita yang kedua iaitu menerangkan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Sekarang mari kita lihat apakah sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu dilihat sebagai satu khazanah yang diwarisi dan terkenal semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dan bahasa Melayu dilabel sebagai bahasa lingua franca. Ianya terlahir dari rumpun Austronesia dan membentuk bahasa Melayu yang bersifat terbuka, mudah menerima unsur luar dan bersifat terus berkembang. Bahasa lingua franca adalah bahasa perantaraan atau perhubungan antara masyarakat. Ini adalah peta bagi taburan wilayah bahasa Melayu. Bermula daripada bahagian atas, di Taiwan, Vietnam menggunakan Melayu Champa, Kemboja, Filipina, Selatan Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Arab Saudi, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Pulau Kokos, Pulau Christmas, Madagaskar, Afrika Selatan dan Australia Barat serta New Zealand. Satu lagi adalah Pulau Easter. Itu adalah antara lokasi bagi taburan wilayah bahasa Melayu. Berdasarkan kata-kata Francis Valentijn 1726 yang merupakan penulis Belanda, dapat kita simpulkan bahawa bahasa Melayu telah
disebarluaskan. Menurut katanya, dan jika sekiranya awak tidak mengetahui bahasa ini, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di Timur. Ini menegaskan lagi bahawa bahasa Melayu sebenarnya telah dikuasai hampir segenap ruang, dan jika kita tidak menguasai bahasa Melayu pada ketika itu, kita adalah dianggap sebagai orang yang tidak terpelajar. Dengan sifat bahasa Melayu itu yang bersifat terbuka dan bersifat meluas, akhirnya ada berlaku serapan daripada pengaruh bahasa luar. Okay, contoh paparan yang kita boleh lihat di sini, pengaruh daripada bahasa Sanskrit yang membawa kepada penggunaan di bahasa Melayu moden. Negara menjadi negara, raja jadi raja, putera jadi putera. Okay, dari segi pengaruh bahasa luar, bahasa Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina dan Tamil. Jadi untuk yang lebih terperinci, kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 36. Secara kesimpulannya, pada hari ini kita telah melihat kepada menyatakan susul galur bahasa Melayu, menerangkan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia dan melihat kepada kepentingan bahasa Melayu sebagai warisan negara. Okay, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.